Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Setelah selesai kita berniat, maka di antara sunatnya, hendaklah jemaah itu bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah merupakan syiar haji, syiar umrah. Kerana Nabi SAW telah diberitahu oleh malaikat bahawa muru, ya Rasulullah, beri arahan kepada sahabat-sahabat kamu supaya mengangkat suara dengan bertalbiyah ini khusus untuk lelaki. Kerana kata Nabi SAW, semua batu, kayu, pasir yang mendengar talbiyah kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahawa orang ini sudah bertalbiyah. Itu kelebihan talbiyah yang begitu besar, dan dalam talbiyah ini mengandungi makna tauhid yang begitu hebat sekali. Kerana talbiyah itu sendiri adalah merupakan i'lan bit tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri daripada syirik. Jadi dalam perjalanan itu, apabila seorang itu selesai daripada berniat ihram, maka bermulalah wajib haji atau umrah yang kedua tadi, iaitu menjaga larangan ihram sebanyak 13 perkara yang akan kita jelaskan nanti insya-Allah. Kita berpindah kepada rukun haji yang kedua, iaitulah wukuf di Arafah. Karena sabda Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji itu sendiri adalah merupakan sampai berduduk di Arafah. Dalam kitab-kitab fiqh mengatakan, seorang itu wajib sampai ke Arafah walaupun sekejap, satu lahzah, maknanya satu saat, mesti masuk Arafah. Dan kalau dia sudah sampai di saat akhir, masuk di Arafah sekejap, azan fajar pada hari raya 10 Zulhijjah berkumandang, sah haji orang tu, dan dia dapat lagi haji pada tahun tersebut. Arafah suatu tempat yang mulia, suatu tempat yang besar, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tempat perhimpunan umat Islam dari seluruh dunia, daripada zaman dulu, zaman para anbiya yang terdahulu, yang telah ditajdidkan, telah diperbaharui amalan-amal ini oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, kemudian diikuti oleh para anbiya yang selepas daripadanya sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah sampai ke zaman kita. Dan selagi ada orang Islam mengerjakan haji, pada waktu itu Arafah akan dimakmurkan setiap musim. Haji adalah Arafah. Apa sebab? Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala minta seorang itu mesti pergi ke Arafah. Kalau tak pergi ke Arafah, tak jadi haji dia. Apa sebab? Jawabnya, untuk mencari hikmah kedatangan kita ke Arafah ini, sebagaimana telah dihuraikan oleh sebahagian ulama mengatakan bahawa orang yang nak menerima anugerah yang besar tak boleh menghantar wakil untuk menerimanya. Dia mesti pergi sendiri menerimanya. Pada hari Arafah, Allah Subhanahu Wa Taala telah berbangga dengan para malaikat yang berada di sisinya. Allah Taala berfirman kepada malaikat, ya malaikati, wahai para malaikat, hamba-hambaku datang ke bumi Arafah ni, ja'uni syu'than ghubran. Mereka datang kepadaku ke bumi Arafah ini dalam keadaan syu'than ghubran, dalam keadaan rambut
yang tidak terurus, kusuk masai, ghubran, dalam keadaan berdebu daba. Inilah sebabnya pihak pemerintah tak boleh pasang marma atau bangunan atau buat apa saja yang cantik-cantik di Arafah. Kerana Allah SWT nak bangga dengan para malaikat dalam keadaan hamba aku ini ghubran, berdebu daba. Jadi kalau kita sudah pasang marma dan sebagainya, mana ada debu lagi di Arafah pada waktu itu. Para malaikat beritahu kepada Allah SWT, mereka datang yarjuna rahmataka wa yakhsha azabak. Mereka datang kerana takut, mengharapkan rahmat engkau dan takut pada azab engkau ya Rabbi pada petang hari Arafah. Muslimin dan muslimat, begitu besar rahmat Allah SWT. Nabi mengatakan syaitan cukup malu kepada Allah SWT pada hari Arafah kerana terlalu banyaknya senarai-senarai yang Allah Ta'ala merdekakan hamba-hambanya daripada api neraka pada hari tersebut. Allah Ta'ala berfirman pada malaikat, ya malaikatu asyhidu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, saksilah bahawa aku telah memberi keampunan kepada orang yang berada di bumi Arafah pada petang ini. Muslimin dan muslimat, bila kita berada di bumi Arafah, tidak ada syarat lain, tak perlu kita berwudu dalam keadaan itu, semua sunat yang cantik kita buat. Yang dia naknya 20 Arafah ni ada di bumi Arafah, itu saja. Tetapi memandangkan hari yang begitu besar, keadaan yang begitu hebat, yang kita menanti-nanti bertahun-tahun, berpuluh tahun untuk sampai ke Arafah. Waktu kita diminta supaya berwukuf di Arafah, iaitulah ba'da zawal, setelah masuknya waktu zuhur. Nabi kita SAW telah berwukuf, menyampaikan khutbah Arafah, melaksanakan salat zuhur dan asar jamak takdim. Kemudian Nabi kita berwukuf di Arafah dalam keadaan berdiri di atas untanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan kepada Allah. Kira-kira jam di antara zuhur dengan maghrib di Arafah pada musim ini lebih kurang 5 jam setengah, bersamaan dengan 330 minit. Muslimin dan muslimat, bakal haji dan hajah sekalian, cuba tuan kira 330 minit dengan hajat kita yang menggunung ganang. Betapa besarnya hajat, betapa banyaknya keperluan, betapa banyaknya yang kita nak minta, sama ada keampunan atau minta rahmat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu, silalah tuan senaraikan apakah perkara yang kita nak minta di bumi Arafah nanti. Apakah perkara? Kerana apabila kita minta, senarai-senarai sudah ada, insya-Allah kita tidak tertinggal. Dan masa yang ada 330 minit itu, kita merasakan suatu masa yang cukup sedikit. Tanpa motivasi, tanpa kesedaran, seorang yang pergi Arafah akan menghabiskan masa dengan berbual-bual ataupun tidur. Sedangkan masa itu, masa Allah Subhanahu Wa Taala telah mencurahkan nafhat, limpahan rahmat yang begitu besar kepada kita. Apabila masuknya waktu maghrib, hendaklah seorang itu keluar daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Jadi kesimpulan pada rukun yang kedua ini, iaitulah Al-Hajj Arafah, berada di bumi Arafah dalam keadaan kita penuh dengan khusyuk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpindah kepada rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga iaitulah melakukan tawaf ifadah. Tawaf ini bila boleh dilakukan? Selepas kita keluar daripada Arafah menuju ke Muzdalifah, dan selepas daripada Muzdalifah itu, selepas setengah malam pada malam hari raya, kita masuklah waktu yang dibenarkan untuk melakukan tawaf ifadah. Tetapi yang afdalnya tawaf ifadah ini dilakukan setelah selesai semua. Kita bermabit di Muzdalifah, melontar Jamrah Aqabah, bercukur kepala, kemudian kita pergi ke Mekah melakukan tawaf ifadah. Yang pentingnya tawaf ifadah ini satu rukun yang besar, yang syarat kita nak tawaf mestilah dalam keadaan berwudu, bersih daripada kotoran. Jadi di sini timbul persoalan tentang orang-orang perempuan yang uzur, yang dalam haid, mereka tidak boleh melakukan tawaf ifadah selagi tidak selesai haid mereka. Tawaf ifadah iaitulah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan, bermula daripada Hajar Aswad sehingga kepada Hajar Aswad nanti, itulah pusingan yang pertama dan yang seterusnya. Tawaf ifadah ini tak ada masa.
masuknya waktu selepas tengah malam hari raya itu, dia tidak ada masa akhirnya. Sesiapa yang dapat melakukannya dengan cepat, itu yang terbaik. Dan sekiranya orang ni uzur, tak boleh pergi, nak tawaf tak boleh. Atau doktor kata terpaksa dihantar pulang ke Malaysia, bawa balik. Apabila sembuh nanti, dia kena pergi ke Mekah dan melakukan tawaf ifadah. Masih lagi tawaf itu, masih lagi boleh bersambung dengan haji yang telah dilakukan itu. Jadi syarat-syarat yang tawaf, yang pertama sekali, tutup aurat dengan sempurna. Yang kedua, tawaf itu dalam keadaan berwuduk, bersih daripada kotoran dan najis, dan melakukan tawaf di Baitullah, mengelilingi Baitullahil Haram sebanyak 7 pusingan dengan sempurna. Itu rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, iaitulah sa'i di antara Safa dan Marwah. Sa'i di antara Safa dengan Marwah, apabila selesai daripada melakukan tawaf, kita disunatkan melakukan sembahyang sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian minum zam-zam dan kita pergi keluar ke Babus Safa, pintu Safa, naik atas bukit Safa, menghadap ke Baitullahil Haram, kita berdoa kepada Allah SWT. Kemudian kita melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, berjalan daripada Safa ke Marwah 1 pusingan. Di antara lampu hijau Safa dengan Marwah itu, kita diminta supaya berlari-lari anak sedikit. Bagi orang lelaki-lelaki, tidak untuk orang perempuan. Daripada Marwah ke Safa, sekali lagi, dikira kali yang kedua, sehinggalah bermulanya sa'i ini di antara Safa, bermula di Safa, berakhirnya di Marwah, kali yang ke-7. Setelah selesai melakukan tawaf sa'i, syarat-syarat sa'i ini tidak seperti tawaf, yang sunatnya, kalau boleh kita berada dalam keadaan wuduk, dan kalau tidak berwuduk, dan orang perempuan yang uzur pun boleh melakukan sa'i seperti biasa. Dan sa'i ini, sebagaimana yang telah dimaklumi, boleh dilakukan tanpa wuduk, kalaulah sekiranya orang perempuan ini setelah selesai tawaf, datang haid dia. Dia boleh terus dia melakukan sa'i, kerana mas'a ataupun tempat sa'i itu telah diwartakan oleh Hay'ah Kibar ulama besar yang bersidang melalui Rabitah Al-Majma' Al-Fiqhi, mengatakan bahawa mas'a, tempat sa'i itu bukan dalam bangunan masjid. Jadi orang yang uzur boleh masuk meneruskan sa'i mereka. Dan timbul lagi persoalan sekarang ini tentang perluasan tempat sa'i. Apakah perluasan yang ada hari ini keluar daripada garisan Inna Safa wal Marwata min syairillah. Jadi di sini telah dibahaskan oleh alim ulama, mereka membuat keputusan bahawa sa'i tempat baru dengan lama ini masih lagi duduk di antara 2 bukit, Safa dan Marwah. Jadi dalam Quran menyebut Inna Safa wal Marwata min syairillah, Safa dengan Marwah, yang naknya kita melakukan pusingan kita di antara Safa dan Marwah, Marwah ke Safa. Itu tidak menimbulkan keraguan. Tempat sa'i yang ada hari ini adalah sah melakukannya sebagaimana yang telah diputuskan oleh alim ulama kita. Rukun yang kelima, bercukur atau bergunting. Yang afdalnya bercukur. Kerana Nabi SAW sendiri sewaktu mengerjakan haji, Nabi kita bercukur. Dan baginda SAW bersabda, Rahimallahul muhalliqin. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang bercukur. Orang yang bergunting tanya, ya Rasulullah, orang bergunting macam mana? Nabi ulang sekali lagi, Rahimallahul muhalliqin. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang bercukur. Orang tanya lagi yang ketiga, ya Rasulullah, orang bergunting macam mana? Nabi mengulangi yang ketiga, Rahimallahul muhalliqin. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang bercukur. Kemudian yang keempat, barulah Nabi kita, wal muqassirin. Dan orang-orang yang bergunting pun dapat rahmat juga. Sayang tuan-tuan, kita datang haji daripada jauh, menunggu masa yang begitu lama. Rambut ini naik sekejap saja, tapi nak menggugurkan rambut-rambut kita. Yang gugur bersamanya dosa-dosa kita. Di bumi yang berkat, di bumi bertuah, kita sayang kenapa? Jadi Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita, walau macam mana pun diberi pilihan untuk lelaki-lelaki, tetapi bagi orang perempuan tak ada pilihan. Bagi mereka hanyalah menggunting sekadar seruas jari saja. Ambil ekor rambut dia tu, kerat, setakat itu saja. Jadi yang afdalnya kita cukur semua sekali. Atau
bagi orang yang nak bergunting, gunting semua. Jangan duk gunting 2-3 urat rambut je. Macam amalan, sebab kebanyakan masyarakat hari ni ataupun masyarakat kita hari ni bila pergi sana ambil gunting tu 2-3 urat rambut. Itu tidak menepati kehendak ataupun maqasid daripada disyariatkan cukur atau bergunting ini. Jadi kita buatlah amalan yang terbaik untuk ibadat kita. Rambut kita naik lagi, tapi nak menggugurkan semuanya di sini ada satu perkara yang besar. Timbul persoalan, kalau kita sudah tawaf, sudah sa'i, selesai dah, sudah sampai masa tahallul, tetapi kita belum lagi cukur kita sendiri, belum gunting lagi. Datang kawan kita minta tolong kita gunting dia. Dia pun dah sama-sama juga, dah siap dah. Boleh ke tak boleh? Jawabnya, tidak menjadi kesalahan. Boleh kita menggunting orang lain yang juga telah selesai tawaf ataupun telah sampai masa tahallul, tidak menjadi kesalahan. Sebagaimana kita boleh memakaikan anak-anak kita yang tidak ihram tu pakai baju. Jadi tidak menjadi kesalahan. Sama ada kita gunting orang lain dulu atau kita gunting kita sendiri, tidak menjadi kesalahan. Yang rukun haji yang keenam, tartib pada kebanyakan rukun. Apa maksud tartib pada kebanyakan rukun? Ada rukun yang mesti tartib. Contohnya, niat. Niat mesti tartib. Rukun yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf juga ada tartibnya. Yang ketiga, tawaf. Juga tartib. Rukun yang keempat, sa'i. Sekiranya orang yang ini melakukan haji ifrad. Haji ifrad ini, mereka akan masuk ke Mekah, melakukan tawaf kudum. Selepas tawaf kudum, mereka terus dibenarkan melakukan sa'i haji. Jadi sa'i haji didahulukan daripada wukuf di Arafah dan dahulu daripada tawaf ifadah. Jadi kerana itulah takrif dia ataupun pengenalan dalam rukun ini disebut tartib pada kebanyakan rukun. Itu 6 perkara. Kemudian kita berpindah kepada wajib haji. Wajib haji yang pertama tadi, iaitulah berniat ihram di miqat. Tuan-tuan kena beza. Rukun, niat itu sendiri adalah rukun. Tempat nak niat itu di miqat adalah wajib. Ya, biar ada perbezaan, biar nampak. Yang kedua, wajib yang kedua meninggalkan larangan ihram. Yang disebut secara detailnya oleh alim ulama kita sebanyak 13 perkara. Yang mudahnya kita sebut, apabila seorang ini telah selesai labbaik hajan, telah berniat haji atau umrah, maka beberapa perkara ini terlarang ke atasnya. Yang pertama sekali, dia tak boleh lagi mencabut bulu-bulunya. Tuan-tuan kena faham, mencabut. Jadi kita duduk diam ni, kita tarik bulu, cabut. Itu tak boleh. Tapi kalau kita pergi ambil wuduk, kita basuh muka, tiba-tiba ada di tangan kita ini bulu. Itu kita tak cabut, dia gugur. Itu tak salah. Jadi kena faham di sini, mengambil penelitian di sini bahawa yang salahnya mencabut. Yang pertama. Yang kedua, memotong kuku. Kita potong kuku, itu salah. Tapi kalau sekiranya kita angkat barang, angkat beg, tiba-tiba kuku kita terkoyak, jadi kita boleh buang. Yang terkoyak itu kerana kalau tak buang dia, mungkin dia akan koyak tu lebih luas dan akan menyakitkan kita. Itu dua. Yang ketiga, tidak lagi boleh memakai bau-bauan. Ambil air wangi pakai. Timbul persoalan di sini tentang bagaimana kalau kita pergi basuh tangan, makan nasi minyak, tengah jalan tu, biasalah nasi Arab ni berminyak. Jadi kalau kita tak basuh dengan sabun, tangan kita akan berminyak. Boleh ke tak boleh kita basuh dengan sabun? Maka di sini dibahaskan oleh ulama kita, mengatakan boleh tapi dengan niat nak membersih tangan kita, bukan dengan niat nak berwangi-wangian. Kalau niat nak berwangi, salah. Yang baiknya, kita cari sabun-sabun yang tidak berbau, tidak ada wangi. Dia sabun, menyucikan tangan kita, tetapi tak ada wangian, tak ada bau. Maka itu yang lebih baik. Adapun nak pakai wangi-wangi yang lain tu tak ada lagi. Kita boleh pakai sebelum kita berniat, pakai di tubuh kita. Itu ada dalam sunat-sunat yang akan kita terangkan nanti insya-Allah taala. Yang seterusnya tak boleh kita pakai pakaian, ini bagi lelaki, pakaian yang bercantum seperti kain sarung, pakai seluar, pakai baju, semua itu tidak dibenarkan. Yang kita boleh pakainya iaitulah 2 helai kain yang tidak berjahit. Yang tidak bercantum maksudnya. Kalau berjahit tepi tak apa.
Kain ihram kita contohnya ada jahitan di tepi. Zigzag yang panggil. Itu tak jadi kesalahan. Jadi bagi orang lelaki-lelaki tak boleh pakai pakaian yang bercantum. Kalau sekiranya nak dia terpaksa kena pakai, lututnya sakit lah contohnya, kena pakai alat ni untuk nak menguatkan dia. Jadi oleh kerana dia sakit, orang sakit nama dia orang uzur. Dia dibenarkan pakai, tidak berdosa, tapi masih lagi dia kena dam berpakai pakaian. Yang seterusnya, bagi orang lelaki, tak boleh tutup kepala. Pakai kopiah tak boleh, songkok tak boleh, apa saja pun tak, serban tak boleh. Itu untuk lelaki. Bagi orang perempuan, di antara larangan ihram orang perempuan, tak boleh niqab, tak boleh tutup muka. Tak boleh tutup muka. Dan tak boleh pakai sarung tangan. Tak boleh. Di antara lagi, tak boleh kita mencabut pokok-pokok di tanah haram dan tak boleh kita menangkap haiwan-haiwan berburu dalam keadaan kita berihram di tanah haram ataupun di tanah halal. Di antaranya, larangan lagi, tak boleh berkahwin atau mengahwinkan orang lain. Kita jadi wali, duduk di Arafah, tiba-tiba anak telefon, tolong angkat nikah saya dengan wakil. Jadi tak boleh. Larangan, tak boleh muqaddimah, jima, persetubuhan, dan seterusnya yang paling besar sekali yang merusakkan haji, iaitulah melakukan jima ataupun persetubuhan dalam waktu ihram. Itu di antara larangan-larangan yang ada. Kita berpindah kepada wajib haji yang ketiga, iaitulah bermabit di Muzdalifah. Apabila selesai daripada mengerjakan wukuf di Arafah pada hari yang ke-9 Zulhijjah itu, maka kita keluar daripada Arafah, pergi ke Muzdalifah. Ini adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu ditekankan. Walaupun ada pandangan yang mengatakan kita boleh tukar sana sini, tetapi mengekalkan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para salafus salih, ulama-ulama kita yang terdahulu, para sahabat dan orang yang kemudiannya, daripada Arafah pergi ke Muzdalifah, bermabit di Muzdalifah, sehinggalah waktu mabit kita dibenarkan selepas setengah malam. Cara nak kira setengah malam ni susah. Kita kena kira berapa jam malam itu, daripada maghrib sampai subuh berapa jam, kemudian dibagi dua. Kalau kita nak tetapkan pukul 12, tak kena. Kerana malam ada panjang, ada pendek. Dan di Muzdalifah, di antara perkara sunnah yang kita lakukan di Muzdalifah, iaitulah melakukan salat jamak takhir maghrib dengan isya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada malam tersebut kerana keletihan satu hari duduk di Arafah dalam keadaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Muzdalifah kita hanyalah bermabit, iaitulah tidur di sana. Dan ada juga timbul soalan, di mana kita nak kutip anak-anak batu untuk melontar. Jadi kalau di Muzdalifah tu banyak batu-batu, ambil di Muzdalifah lebih senang. Mungkin di Mina dengan pembangunan yang ada hari ini agak susah untuk kita dapatkan batu. Tapi bukanlah menjadi satu sunnah mesti batu ni mesti diambil di Muzdalifah. Tidak. Cuma untuk menyenangkan suasana, menyenangkan keadaan, kita ambil di sana, itu lebih mudah. Rukun Muzdalifah ni syaratnya mesti duduk di sana sehingga setengah malam. Yang afdalnya kita bermabit penuh sampai ke subuh. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di Muzdalifah sampai ke subuh. Selepas salat subuh Nabi kita berdoa di Al-Mash'aril Haram, dan sebelum naik matahari Nabi kita keluar daripada Muzdalifah pergi ke Mina. Wajib haji yang pertama niat di miqat, yang kedua meninggalkan larang ihram, yang ketiga bermalam di Muzdalifah, yang keempat melontar jamrah al-aqabah. Bila waktunya ini? Iaitulah waktu selepas tengah malam pada malam hari raya. Kita sampai di Mina, di antara yang afdalnya kita terus pergi ke Jamratul Aqabah, iaitulah jamrah yang akhir sekali, yang hampir dengan Mekah itu. Maka kita melontar Jamratul Aqabah dari sudut Mekah di sebelah kiri kita, Mina di sebelah kanan. Itu lokasinya. Dan kita lontar dengan 7 biji batu, setiap satu lontaran sebiji batu. Bismillah, Allahu Akbar. Jadi kita lontar 7 biji, itu wajib haji yang keempat. Kemudian wajib haji yang kelima. Wajib haji yang kelima, iaitulah bermalam ataupun bermabit di Mina. Bermabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Wajib haji. Yang wajib tak ada pilihannya, iaitulah bermalam pada malam 11 Zulhijjah dan pada malam 12. Dua malam ini wajib, tak ada pilihan. Kecuali orang yang uzur, maka mereka dibenarkan supaya meninggalkannya.
Jadi bagi orang tak uzur, dia kena bermalam di Muzdalifah, di malam di Mina. Jadi kebanyakan kata ulama dalam kitab kita, iaitulah pada kebanyakan malam. Jadi kalau kita duduk daripada maghrib, selepas tengah malam tu, kalau nak balik ke Mekah untuk melakukan tawaf dan sebagainya, boleh. Tapi yang afdalnya kita tidur penuhlah di Mina, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidur di sana. Selepas tidur di Mina, bermabit di Mina malam 11 dan malam 12, tuan-tuan dan muslimin dan muslimat, jemaah haji dibenarkan keluar daripada Mina balik ke Mekah pada hari yang ke-12. Hari 12 kita boleh balik dengan ini bererti malam yang ke-13. Bererti malam yang ke-13 telah gugur daripada kewajipan itu. Tetapi bagi jemaah yang nak duduk sampai malam 13, orang yang balik hari 12 itu disebut dengan nama nafar awal. Nafar awal artinya orang yang berangkat dulu. Orang yang duduk di Mina sampai hari 13 itu diberi nama nafar sani. Nafar sani maknanya, artinya orang yang berangkat rombongan kedua. Jadi itu wajib yang kelima. Wajib yang keenam iaitulah melontar 3 jamrah. Bila kita nak lontar ini? Pada hari 11 dan 12. Jadi bagi jemaah yang buat nafar awal, 11, 12 sajalah. Bagi jemaah yang bermabit lagi, tidur lagi di Mina pada malam 13, maka wajib ke atasnya melontar pada hari yang ke-13 dengan 21 biji batu lagi. Jadi cara melontarnya pada hari tasyrik, hari yang ke-11, 12 dan 13 ini, iaitulah masuk waktunya selepas masuk waktu zuhur, pada waktu zawal. Zawal syams, mana masuk zuhur, pada waktu itu kita dibenarkan melontar sehinggalah masuk waktu maghrib. Kalau maghrib tak melontar lagi, para ulama telah memutuskan bahawa boleh kita melontar terus pada waktu malamnya sampai ke besok. Jadi bagi jemaah yang nak balik nafar awal, maka dia melontar pada hari 11 dan 12 sahaja. Bagi jemaah yang terus nak duduk di sana, bermabit lagi satu malam, maka wajib ke atasnya melontar pada hari yang ke-13. Sekali lagi, itu disebut dengan nama nafar sani. Jadi jemaah yang duduk di Mina di hari 13 pun baik. Jemaah yang rasa nak balik cepat ke Mekah pada hari 12 pun tidak menjadi kesalahan. Kenapa? Allah SWT telah berfirman, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi." Yang nak cepat, duduk 2 hari je di Mina, tidak ada dosa baginya. "Wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi." Sesiapa yang ta'akhir, nak duduk 1 hari lagi pun tidak ada dosa. "Limanittaqa." Syaratnya 2 kumpulan ini, sama ada kumpulan nafar awal atau kumpulan nafar sani, dua-duanya bertakwa kepada Allah SWT di dalam mengerjakan haji. Jadi ayat ini perlu dipahami. Ada sebahagian masyarakat memahami bahawa limanittaqa ini untuk rombongan yang duduk nafar sani saja. Jadi orang nafar awal tu tidak masuk dalam ayat ini. Itu satu tafsiran yang tidak tepat. Yang tepatnya limanittaqa itu kembali kepada kedua-dua rombongan itu. Maka kesimpulan kita yang dapat kita buat dalam perbincangan tentang rukun dan wajib haji ini, rukun haji 6, wajib haji 6. Rukun umrah 5, wajib umrah 2. Di sana ada perbezaan sedikit di antara wajib dengan rukun. Rukun, sesiapa yang tak buat, tak lakukan, maka hajinya tidak sah, tak jadi haji. Wajib, sesiapa yang tak lakukan wajib ini, meninggalkannya dengan keuzuran, tidak berdosa, kena dam. Meninggalkannya dengan sengaja, berdosa dan kena dam. Jadi dalam amalan kita ni yang kita takutnya berdosa pada Allah SWT itu. Jadi perbezaan di antara haji dengan umrah ada sedikit perbezaan. Yang pertama sekali tentang miqat zamani. Kita sudah sebut tadi miqat itu ada 2. Yang pertama miqat makani itu ittifaq. Di antara umrah dengan haji pun nak niat tu mesti miqat makani ada. Kemudian miqat zamani iaitulah waktu berniat. Bila kita boleh niat? Haji, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu boleh berniat pada bulan-bulan haji saja, bermula daripada 1 Syawal sehingga kepada pagi 10 Zulhijjah. Adapun umrah boleh diniat, boleh dilakukan, tak ada masa, tak ada waktu. Bulan haji pun boleh, bulan puasa pun boleh, mana-mana bulan pun boleh.
maka umrah itu berbeza dengan haji dari sudut beberapa amalannya dan berbeza dengan haji dari sudut miqat zamani. Jadi jelaslah kepada kita dalam masalah niat, dalam masalah rukun, dalam masalah wajib, di sana ada beberapa perkara-perkara sunat yang perlu kita lakukan. InsyaAllah kita akan jelaskan dalam perbincangan yang seterusnya.